Okey, jadi ada pembentang, terutamanya pembentang boleh buka kamera lah. Sebab apa kita nak latih supaya kamu biasa dengan keadaan ini sebab zaman sekarang ni kalau interview pun guna Google Meet. Jadi kena buka adab bercakap, kita kena buka kamera lah sebab tu cikgu sentiasa buka kamera kalau cikgu bercakap. Jadi kalau tak cakap tu tak apalah juga. Bila kita bercakap dengan orang sopan, adab dia kena buka kamera. Okey. Jadi kita nak mula. Siapa kumpulan mana dulu? Present. Siapa nak mula dulu? Kumpulan 1 tak boleh, kumpulan 2? Sekejap. Boleh cikgu. Ya. Di sini Di sini ini geng. Okey, di sini Priya dengan Joy Okey Cikgu kami mula dulu dah. Ya, okey. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Wait. Oh. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 2 terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Priyadarshini, Krishni serta Joycelyn. Hari ini kami ingin membincangkan tentang aktiviti 3C dan 3D yang terdapat dalam bab termokimia. Saya Krishni. Saya di sini untuk membentangkan tentang mereka cipta pak sejuk. Mari kita lihat contoh soalan. Soalannya ialah, jalankan aktiviti ini secara perbincangan kumpulan dengan menggunakan pengetahuan tentang nilai bahan api yang anda telah pelajari. Pilih bahan api. Cikgu sekejap. Silap slide. Soalan C. 3C. Alex mengemari aktiviti perkemahan dan menyukai minuman sejuk. Bagaimanakah anda dapat membantu Alex menikmati minuman sejuk ketika berkemah? Berdasarkan daripada sumber bacaan atau laman sesawang tentang tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik, bagaimanakah anda dapat membantu Alex? Anda dikehendaki menyelesaikan masalah ini dengan mereka cipta pak sejuk supaya Alex dapat menikmati jus oren sejuk. Sediakan laporan lengkap melibatkan bahan dan radas yang digunakan prosedur penyediaan pak sejuk, data yang diperoleh, lakaran gambar raja pak sejuk dan kelebihan pak sejuk yang dihasilkan. Kandungannya ialah bahan dan radas yang digunakan, prosedur penyediaan pak sejuk dan data yang diperoleh. Bahan dan radas yang digunakan ialah span bersih, beg peti sejuk ziplock plastik, air dan peti sejuk. Seterusnya ialah prosedur penyediaan pak sejuk. Sediakan satu span yang bersih, buka bilik air dan rendamkan span itu. Biarkan span direndam sepenuhnya selama beberapa minit. Pindahkan span yang lembap ke beg sejuk ziplock plastik. Seterusnya, masukkan beg peti sejuk ziplock plastik ke dalam peti sejuk. Bekukan selama beberapa jam dan sejukkan semula selepas digunakan. Data yang diperoleh adalah pak sejuk merupakan tindak balas endotermik, menurunkan suhu bekas semasa bertindak balas, menyerap haba persekitaran untuk mencapai keadaan sejuk, takat lebur kurang daripada 0 darjah Celsius, keadaan jirim dari cecair ke pepejal. Ini adalah contoh gambar raja pak sejuk. Kelebihan pak sejuk yang dihasilkan ialah boleh digunakan semula, senang untuk dibuat, bahan dan radas mudah dicari,
Pek sejuk berkesan untuk jangka masa yang panjang, tidak ada bahan kimia yang berbahaya kepada kulit dan akhir sekali ialah senang dibawa ke mana-mana tempat sahaja. Sekian daripada saya. Baik, saya memberikan peluang kepada saudari saya iaitu Priyadarshini untuk membentangkan soalan seterusnya. Seterusnya, mari kita semua melihat aktiviti 3D. Berikut adalah soalannya. Pertama sekali, jalankan aktiviti ini secara perbincangan berkumpulan. Yang kedua, dengan menggunakan pengetahuan tentang nilai bahan api yang anda telah pelajari, pilih bahan api yang sesuai digunakan untuk kegiatan harian seperti menggoreng telur atau memasak bertil jagung. Dan soalan yang terakhir pula ialah, wajarkah pemilihan bahan api kumpulan anda dan bentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. Maaf cikgu, berdasarkan pengetahuan kami tentang nilai bahan api yang dipelajari, kami telah memilih gas asli sebagai gas memasak untuk kegiatan harian seperti menggoreng telur atau memasak bertil jagung. Di samping itu, guru dan rakan-rakan dikasihi berikut adalah contoh video untuk menggoreng telur menggunakan gas asli. Selain itu, tahukah anda kenapakah kami memilih gas asli sebagai gas memasak sebagai bahan api yang sesuai untuk memasak tetapi bukannya gas hidrogen? Hal ini kerana gas hidrogen dapat mengikat unsur-unsur lain yang dapat membuatnya menjadi sangat reaktif. Misalnya, hidrogen dan sianida yang berikatan adalah sangat beracun. Oleh sebab itu, gas hidrogen ini boleh menjejaskan nyawa manusia. Di sini, saya juga mengambil kesempatan untuk memberitahu bahawa sianida adalah merujuk kepada apa-apa sebatian kimia yang mengandungi kumpulan gabungan monovalen. Manakala gas asli pula adalah gas yang paling bersih di antara semua jenis bahan api fosil yang biasa. Dengan jumlah haba yang sama dilepaskan, pembakaran gas menghasilkan 3 kali kurang karbon dioksida daripada bahan pembakaran arang batu. Semua bahan pencemaran lain juga dipancarkan dalam kuantiti yang lebih kecil. Secara tuntasnya, pemilihan bahan api yang telah kami lakukan adalah wajar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan kedua iaitu terdiri daripada Kishini, Priya dan juga Joy kot. 3 orang Okey, seterusnya. Kumpulan mana nak bentang dulu Kami. Fatimah kumpulan 1. Okey, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum cikgu and kawan classmates. Okay. So today saya akan bincangkan aktiviti 3C, 3D dan uji kendiri.
So, first activity 3C, Alex mengemar... Cikgu, saya tak nak baca soalan boleh tak? Sebab dah Okey, tak apa, tadi. tak apa. Okey, continue. Eksperimen ialah tujuan ialah untuk mengkaji cara mencipta pad sejuk. Bahan ialah soda bikarbonat atau baking soda dan cuka, radas, beg ziplock, pin dan beaker. Okey, prosedur. First, tuangkan 1/4 cawan cuka ke dalam beaker. Sukat dan rekodkan suhu cuka sebagai suhu awal. Tebuk lubang kecil dengan pin keselamatan di bahagian paling atas beg ziplock. Masukkan 1 sudu besar baking soda ke dalam beg ziplock. Tuangkan cuka ke dalam beg ziplock yang mempunyai soda bikarbonat dan terus menutupnya seperti dalam rajah 3.3. Goncangkan beg ziplock secara perlahan hingga semua bahan larut. Sukat dan rekodkan suhu akhir larutan tersebut. Okay, so this is the rajah, and then keputusan, saya check keputusan, and first suhu cuka 24, and then lepas dah boh baking soda tu suhu dia jadi 18 degree Celsius. So kelebihan ice pack ni ialah dia tidak memerlukan bahan yang banyak, senang nak bawa, and bahan mudah didapati, boleh jumpa je kat rumah. Next, Emilia. Thank you. Emilia. Okey, aktiviti 3D. Pilih bahan api yang sesuai digunakan untuk kegiatan harian seperti menggoreng telur atau masak berteh jagung. Bahan api yang paling sesuai untuk menggoreng telur atau masak berteh jagung adalah gas asli. Wajarkan pemilihan bahan api kumpulan anda dan bentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. Kewajaran pemilihan, nilai bahan api adalah lebih tinggi berbanding bahan api yang lain. Pembakaran 1 gram gas asli akan menghasilkan 50 kJ tenaga haba. Walaupun nilai bahan api bagi hidrogen adalah paling tinggi, pengendalian hidrogen sebagai bahan api untuk memasak tidak sesuai kerana penyimpanan hidrogen sebagai cecair hidrogen sukar dilakukan. Tambahan pula, gas hidrogen mudah terbakar dan membentuk campuran yang meletup dengan udara. Gas asli mengandungi propana dan butana yang boleh dimampatkan bawah tekanan dan diisikan ke dalam silinder pelbagai saiz. Ini memudahkan penyimpanan dan pengangkutan gas asli. Pembakaran gas asli dalam keadaan cukup oksigen untuk memasak tidak menghasilkan gejala atau asap. Maka ianya bersih dan masuk alam. Next, Mimi. Saya akan menerangkan saya akan bincangkan tebal sikit tentang latihan uji diri 3.3. Soalan pertama, nyatakan maksud nilai bahan api. Maksud nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Soalan kedua, jadual 3.6 menunjukkan nilai bahan api bagi beberapa jenis bahan api. Jadual boleh dilihat dalam skrin. Soalan A. Berdasarkan jadual 3.6, pilih satu bahan api yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan. Bahan api yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan ialah gas hidrogen. B. Bandingkan bahan api yang anda pilih itu dengan petrol dari segi kesan terhadap alam sekitar. Gas hidrogen baik digunakan kerana pembakaran hidrogen adalah bersih dan hanya akan menghasilkan air. Jadi ia tidak mempunyai kesan buruk kepada alam sekitar. Bagi penggunaan petrol pula, pembakaran petrol yang tidak lengkap boleh menghasilkan jelaga, gas karbon monoksida yang bersifat toksik dan juga gas karbon dioksida. Penghasilan daripada pembakaran petrol ini boleh meningkatkan pencemaran udara dan juga merosakkan alam sekitar. Sekian daripada kumpulan saya. Terima kasih. Thank you. Okey, terima kasih kepada kumpulan pertama iaitu terdiri daripada Timah, Ami dan juga Mimi, 3 orang. Okey, bagus.
teka cipta yang pertama tu pun bagus, yang kedua okey, dan sembarang kewajaran tu bagus cara menjawab kewajaran. Okey, kemudian dari segi jati diri tu pun okey Okey, seterusnya kumpulan mana pula nak? Kumpulan kami. Kumpulan you. You kumpulan yang ketiga Okey, bagus. Okey, Okey, selamat petang dan selamat sejahtera. Saya Yosiki dan ahli kumpulan saya termasuklah Najmi dan Jas. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan Najmi untuk membincangkan topik tentang penggunaan pek sejuk dan cara membuatnya. Okay, Assalamualaikum. Ini soalan untuk aktiviti 3C. Anda boleh baca sendiri dekat dalam buku teks muka surat 137. Isi kandungan untuk laporan kita. First, bahan dan radas, prosedur, data yang diperoleh, lakaran gambar rajah dan kelebihan pek sejuk. Ini cara penyediaan pek sejuk. Daripada aktiviti yang kita buat yang telah dijalankan, data yang kita peroleh ialah pek sejuk ni adalah tindak balas endotermik. Keadaan jirimnya berubah daripada cecair ke pepejal. Pek sejuk ini juga menyerap haba daripada persekitaran. Ini menyebabkan suhu persekitaran menurun dan menjadi sejuk. Kesimpulannya, tindak balas endotermik adalah tindak balas yang melibatkan penurunan suhu. Ini lakaran gambar rajah. Kelebihan pek sejuk yang dihasilkan senang untuk dibuat, boleh diguna semula, bahan dan radas mudah dicari, tidak ada bahan kimia yang berbahaya kepada kulit dan senang dibawa ke mana-mana. Seterusnya saya serahkan kepada sini untuk bentang. Saya nak tutup buat. Okey, terima kasih Najmi, dan sekarang saya akan membincangkan dengan kamu semua soalan kedua kita. Okey. Dengan menggunakan pengetahuan tentang bahan api yang telah dipelajari kita, pilih bahan api yang sesuai digunakan untuk kegiatan harian kita seperti menggoreng telur dan memasak betik jagung. Okey, apakah bahan api yang paling sesuai digunakan untuk menggoreng telur atau memasak betik goreng? Jawapan adalah
gas asli. Tapi mengapakah? Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan pengenalan tentang gas asli. Okey, gas asli merupakan cecair sebahagian besarnya yang mengandungi metana dan hidrokarbon seperti etana, propana dan butana. Apabila metana disejukkan ke paras suhu 161 Celsius, ia akan bertukar dari bentuk gas menjadi cecair. Melalui proses ini, gas asli yang telah bertukar dalam bentuk cecair dikurangkan menjadi 1/6000 dari jumlah isi padu gas asli di dalam bentuk gas. Oleh itu, ia boleh dibawa dengan tangki-tangki khas dengan jumlah yang banyak ke mana-mana yang memerlukannya. Apabila dicair dan disejukkan, gas asli cecair dapat disimpan dalam kadar tekanan udara. Oleh itu, ia boleh dijadikan simpanan gas yang diguna dan boleh dikeluarkan apabila permintaan barangan tersebut melebihi kadar biasa. Selain itu, nilai bahan api adalah sangat tinggi berbanding dengan bahan api yang lain. Kebanyakan gas asli cecair digunakan di dunia hari ini digunakan sebagai bahan api industri kerana ciri-cirinya yang bebas dari pencemaran dan nilai kalori yang tinggi dibandingkan dengan petroleum. Gas asli tidak akan menghasilkan banyak pencemaran. Okey, bagi maklumat tambahan, gas asli mempunyai keburukan, iaitu gas asli amat mudah terbakar dan meletup. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Jas untuk topik yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya Cindy. So, mari kita lihat ke soalan seterusnya, uji diri 3.3. Nyatakan maksud nilai bahan api. Nilai bahan api ialah kuantiti haba yang dibebaskan daripada pembakaran lengkap 1 gram bahan api. Terdapat jadual seperti ditunjukkan. 4 bahan api iaitu etanol, petrol, gas asli dan gas hidrogen. Berdasarkan jadual 3.6, pilih satu bahan api yang sesuai untuk menggunakan dalam kenderaan. Saya memilih gas hidrogen. Soalan seterusnya, bandingkan bahan api yang anda pilih itu dengan petrol dari segi kesan terhadap alam sekitar. Mari kita lihat. Penggunaan bahan api seperti gas hidrogen dapat mengurangkan pengeluaran gas karbon monoksida terbebas dengan banyak sebab gas tersebut gas racun. Hal ini kerana gas hidrogen mengandungi air berbanding petrol yang mengeluarkan toksik yang berlebihan sehingga memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar seperti pencemaran udara dan pencemaran laut. So, kesimpulannya saya menggunakan gas hidrogen untuk sebagai petrol dalam kenderaan saya. Sekian saja daripada kumpulan kami. Okey, terima kasih kepada kumpulan 3, Shin, Yi, Jas dan juga Najmi. Okey, seterusnya cikgu serahkan kepada kumpulan yang keempat iaitu kumpulan siapa? Sabrina. Saya cikgu. Sabrina dan Syamila. Sabrina dan Syamila. Auni tak mai? Okey. Auni tak hadir cikgu. Oh, dia tak ada. Okey. Cikgu, Auni phone dia rosak. Phone dia rosak.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamila dan dua ahli sekerja saya, Sabrina Aisyah dan Auni Nazifah, ingin membentangkan apa yang telah kami bincangkan. Okey, aktiviti 3C. Alex menggemari aktiviti perkemahan dan menyukai minuman sejuk. Bagaimanakah dapat membantu Alex menikmati minuman sejuk ketika berkemah? Berdasarkan daripada sumber bacaan dan laman sesawang tentang tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik, bagaimanakah anda dapat membantu Alex? Anda dikehendaki menyelesaikan masalah ini dengan mereka cipta pek sejuk supaya Alex dapat menikmati jus orange sejuk. Sediakan laporan lengkap melihatkan bahan dan radas yang digunakan. Produser penyediaan pek sejuk, data yang diperoleh, lakaran gambar, rajah pek sejuk dan kelebihan pek sejuk yang dihasilkan. Anda diminta mempersembahkan hasil reka cipta pek sejuk dengan kreatif. Okey, tujuan mencipta pek sejuk untuk mengekalkan kesejukan jus oren semasa berkemah. Bahan dia ialah ais dan garam. Radas dia hanya tong kecil. Prosedur: masukkan ais, kemudian masukkan sepaket garam ke dalam tong yang berisi ais tadi. Akhir sekali kacau sedikit garam dan ais dan air tadi supaya menjadi rata. Data yang diperoleh adalah air ais masih sejuk walaupun ais telah cair sepenuhnya. Kelebihan yang kita dapat adalah kesejukan ais boleh bertahan lama, selama 1 hari. Mudah dibawa. Okey, ini lakaran pek sejuk yang telah dilakar. Dengan menggunakan pengetahuan tentang nilai bahan api yang anda telah pelajari, pilih bahan api yang sesuai digunakan untuk kegiatan harian seperti menggoreng telur atau memasak betih jagung. Okey. Bahan api yang paling sesuai digunakan adalah gas asli. Kewajaran pemilihan bahan api adalah kerana nilai bahan api adalah lebih tinggi berbanding bahan api lain. Pembakaran 1 gram gas asli akan menghasilkan 50 kilojoule tenaga haba. Kemudian, walaupun nilai bahan api bagi hidrogen adalah paling tinggi, pengendalian hidrogen sebagai bahan api untuk memasak tidak sesuai kerana penyimpanan gas hidrogen sebagai cecair hidrogen sukar dilakukan. Tambahan pula, gas hidrogen mula terbakar dan membentuk campuran meletup dengan udara. Gas asli mengandungi propana dan butana yang boleh dimanfaatkan bawah tekanan dan diisikan ke dalam silinder berbagai saiz. Ini memudahkan penyimpanan dan pengangkutan gas asli. Akhir sekali, pembakaran gas asli dalam keadaan cukup oksigen untuk memasak tidak menghasilkan jelaga atau asap. Maka ianya bersih dan mesra alam. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sabrina Aisyah akan membentangkan uji diri 3.3. Nyatakan maksud nilai bahan api. Nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Nombor 2, jadual 3.6 menunjukkan nilai bahan api bagi beberapa jenis bahan api. Berdasarkan jadual 3.6, pilih satu bahan api yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan. Gas hidrogen. B. Bandingkan bahan api yang anda pilih itu dengan petrol dari segi kesan terhadap alam sekitar. Gas hidrogen dapat membantu mengurangkan pengeluaran gas rumah tanaman dan perosak lapisan ozon. Selain itu dapat mengatasi gas hijau dan ia hanya membebaskan air yang tidak mencemarkan alam sekitar. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih kepada kumpulan Sabrina dan juga Syamimi. Syamila. Ya, Jamila Ibu. Syamila. Okey, dan seterusnya kumpulan yang terakhir, bukan kumpulan 5, ada 6 kan semua kan? Kumpulan yang kelima iaitu Anis, Azhar dan juga Sarah. Okey, ada. Semua ada kan? Tiga-tiga. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli kumpulan kelima dengan Anis Watini dan Sarah Natasha ingin membentangkan tentang projek termokimia. Okey, aktiviti 3C. Alex menggemari aktiviti perkemahan dan menyukai minuman sejuk. Bagaimanakah anda dapat membantu Alex menikmati minuman sejuk ketika berkhemah? Okey, so kita kena buat satu projek untuk tolong Alex ni minum minuman sejuk ketika berkhemah. Okey. Bahan dan alat yang radas yang digunakan ialah beras, stokin dan getah. Prosedur dia yang pertama, isikan stokin dengan 100 gram beras. Ikat ketat di bahagian hujung stokin menggunakan getah. Letakkan stokin yang berisi beras ke dalam peti sejuk dan setkan masa selama 2 jam. Selepas 2 jam, keluarkan stokin berisi beras daripada peti sejuk. Eksperimen diulang dengan menggunakan beras 200 gram. Ikutkan pemerhatian di dalam jadual. Okey, so ni penjadualan data. Jisim beras 100 gram, suhu akhir dia 22 darjah Celsius. Yang 200 gram 14. Kelebihan pek sejuk ni ialah tahan sejuk lebih lama dan tak cair seperti ais. Seterusnya, aktiviti 3D. Soalan 1, dengan menggunakan pengetahuan tentang nilai bahan api yang anda telah pelajari, pilih bahan api yang sesuai digunakan untuk kegiatan harian seperti menggoreng telur atau memasak betis jagung. Jawapannya ialah gas asli. Yang kedua, wajarkan pemilihan bahan api kumpulan anda dan bentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. Yang pertama, nilai bahan api lebih tinggi berbanding bahan api lain. Yang kedua, pembakaran gas asli untuk memasak tidak menghasilkan jelaga atau asap, maka ianya bersih dan mesra alam. Okey, untuk soalan uji diri 3.3 pula, soalan 1, nyatakan maksud nilai bahan api. Nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Soalan kedua, jadual 3.6 menunjukkan nilai bahan api bagi beberapa jenis bahan api. A. Berdasarkan jadual 3.6, pilih satu bahan api yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan. Jawapannya, gas hidrogen. B. Bandingkan bahan api yang anda pilih itu dengan petrol dari segi kesan terhadap alam sekitar. Pembakaran hidrogen adalah bersih kerana ia menghasilkan air, manakala pembakaran petrol yang tidak lengkap akan menghasilkan jelaga, gas monoksida dan gas karbon dioksida. Ini akan meningkatkan pencemaran udara. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Sarah. Sarah, lagi apa? Anis dengan Azhar nah. Okey.
Seterusnya kumpulan yang terakhir, kumpulan Atun dengan Tisha. Okey, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada petang ini saya dan ahli kumpulan saya Nur Hidayatul Adha ingin membentangkan tajuk aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian yang di bawah tajuk termokimia. Sekejap, buka mic. Sekejap. Okey, aktiviti dengar kan? Dengar tak? Dengar. Okey. Aktiviti 3C ni mencipta pek sejuk. Oleh Alex ni dia mengemani aktiviti perkhemahan dan menyukai minuman sejuk. So kita kena buat pek sejuk untuk sejukkan air tu. So bahan yang digunakan ialah garam, air, plastik beg, plastik kecil. Radas yang digunakan ialah cawan dan sudu. Prosedur yang untuk membuat pek sejuk ni ialah tuangkan secawan garam ke dalam plastik besar. Kemudian tuangkan secawan air ke plastik kecil. Letakkan plastik kecil yang berisi air ke dalam plastik besar yang mengandungi garam. Goncangkan plastik selama beberapa minit sehingga suhu berubah menjadi sejuk. So ni video untuk cara buat tu. Sekejap. Kena pelekat. Tak apalah. Okey, tadi dah cakap lah prosedur kan. Okey, ni lakaran untuk pek sejuk yang buat tu, and data yang diperoleh ialah tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endotermik ni ialah menyerap bahan daripada persekitaran dan suhu persekitaran akan menurun. So kelebihan pek sejuk ni ialah senang dibawa, ringan dan bahan yang digunakan mudah didapati. Sekejap, tutup mic. Okey, seterusnya adalah aktiviti 3D. Okey, aktiviti 3D ni dia bagi soalan untuk kita pilih bahan api yang manakah sesuai digunakan untuk kegiatan harian seperti menggoreng telur ataupun memasak berteh jagung. Okey, bahan api yang saya pilih adalah gas asli. Okey, persoalannya, adakah wajar pemilihan gas asli ni untuk kegiatan harian kita seperti menggoreng telur? Jawapan saya adalah wajar. Okey, sebelum saya bagi tahu kenapa wajar, izinkan saya untuk menceritakan serba sedikit apa itu gas asli, macam mana dia terbentuk kan. Okey, gas asli ni terbentuk daripada gabungan molekul metana dan etana, propana dan butana. Gas asli juga terhasil melalui proses semula jadi yang memakan masa berjuta-juta tahun. Gas asli juga bersifat tidak berwarna dan berbau. Oleh sebab itu, bahan kimia yang berbau telur busuk dikenali mencaptan ditambah bagi membantu mengesan bau ketika kebocoran. Okey, gas asli ini ialah terbentuk daripada lapisan tanah lumpur, pasir, batu, tumbuhan dan haiwan yang mengalami proses tekanan dan haba sehingga terbentuknya gas ini. Okey, sebab apa
wajar gas asli ni saya pilih dia adalah 4 faktor yang sebab apa saya pilih gas asli ni. Faktor yang pertama adalah nilai bahan api. Nilai bahan api bagi gas asli ialah 50 kilojoule. Gas asli ni menyalurkan 50 kilojoule tenaga haba bagi setiap gram makanan. Oleh sebab itu, makanan menjadi cepat panas dan cepat masak. Faktor yang kedua adalah gas asli ni dia mudah didapati. Sumber bahan gas asli ni adalah daripada petroleum yang terbentuk daripada fosil tanaman dan haiwan yang menerusi proses semula jadi dalam tanah. Faktor yang ketiga adalah kos gas asli. Anggaran kos gas asli ni adalah RM30. Setiap kedai berbezalah harga gas asli ni. Satu gas asli ni tahan lama lah nak dibandingkan dengan bahan api yang lain seperti kayu dan arang tu untuk kita menggoreng telur. Okey. Faktor yang ketiga adalah kesan gas asli terhadap alam sekitar. Okey, kesan gas asli terhadap gas asli ni karbon dioksida yang dilepaskan oleh gas asli ni adalah kurang daripada jenis bahan api yang lain. Gas asli juga bersifat mesra alam. Okey, seterusnya ialah uji diri 3.3. Okey. Soalan pertama ialah nyatakan maksud nilai bahan api. Maksud nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 garam bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Okey, seterusnya ialah soalan yang kedua. Jadual 3.6 menunjukkan nilai bahan api bagi beberapa jenis bahan api. Berdasarkan jadual 3.6, pilih satu bahan api yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan. Dalam jadual 3.6, bahan api yang diberi ialah etanol, gas asli dan gas hidrogen. Oleh itu, saya memilih gas hidrogen untuk digantikan dengan petrol dalam kenderaan. Okey, soalan kedua adalah bandingkan bahan api yang anda pilih itu dengan petrol dari segi kesan terhadap alam sekitar. Okey, bahan api etanol kita buat persamaan. Okey, daripada persamaan kita didapati etanol ni dia bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Manakala hidrogen pula didapati persamaan dia menunjukkan hidrogen ni dia bertindak balas dengan oksigen menghasilkan air. Begitu juga dengan gas asli. Gas asli ni bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Begitu juga dengan petrol yang bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Oleh itu, gas hidrogen ni dipilih. Sebab apa? Gas hidrogen ni tidak menghasilkan gas karbon dioksida, manakala petrol ni dia menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan pencemaran udara berlaku seperti kesan rumah hijau. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih semua kerana berjaya menjalankan tugas atau berjaya menyampaikan ataupun membentangkan tugasan pada hari ini. Okey, jadi hari ini cikgu nak tahniah semua. Okey, kemudian cikgu nak tunjuk juga jawapan hasil. Tak apa, lagi kamu fikir sendirilah kita punya. Sekejap cikgu share dulu. Kita ada 10 minit lagi. Okey, jadi kita tengok yang pertama tadi soalan dia 3C kan?
Kritikasi yang cipta tu kan, yang cipta okey, tak apa boleh. Okey, kemudian yang aktiviti 3D, tengok ni. Bahan api yang paling sesuai menggoreng telur dan berti adalah gas asli ya. Semua jawab gas asli. Okey, betul dah. Okey, kemudian dari segi kewajaran jadi wajar pun cikgu tengok okey alhamdulillah semua pakai buat elok. Cuma kumpulan 1 tadi kata wajar saja, tak explain kenapa. Kan bila kewajaran kita kena explain lah. Bila dia terjadi kewajaran, jadi ini adalah salah satu soalan, selalu soalan esei dia suka tanya macam ni. Wajar, jadi kita kena bagi tahulah sebab apa wajarnya kita pilih gas asli. Jadi tadi dah bentang, tadi cikgu tengok okey dari segi nilai bahan api, dari segi nilai tambah dia lah iaitu gas asli dan juga sehinggalah ke mesra alam. Okey, jadi cikgu tengok seperti mana jawapan ni lah. Okey, kemudian yang gas yang 3.3 pun semua okey. Nilai bahan api ialah kuantiti. Ni pun dari segi tarif. Kemudian dan yang kedua kita pilih gas hidrogen menggantikan petrol. Itu pun kena cara explain pun dah bagus sebab ada kurang berjelaga lah sebab tidak menghasilkan gas karbon monoksida yang okey, jadi itu di atas ni semua. Cuma okey, jadi minggu depan kita nak masuk tajuk bab pula 5 tajuk yang keempat. Kemudian kamu bersedialah untuk peperiksaan ataupun pentaksiran pertengahan tahun. Macam tadi cikgu cakap kita ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 objektif 40 soalan guna Google Form. Itu cikgu bagi kamu tengok, lepas tu kamu akan dapat jawapan dia. Maksudnya kamu akan tahu result terus iaitu berapa markah daripada 40. Okey, kemudian kertas 2 struktur bahagian A. Bahagian B sepatutnya pilih, jadi cikgu tak mau bagi kamu pilih sebab cikgu buat dalam Google Form, jadi kamu jawab saja 1 soalan saja. Kemudian bahagian C pun 1 soalan esei. Okey, ini pun guna Google Form Google Form. Guna Google Form, tajuk dia mula daripada tajuk 1, semua soalan masuk. Sebab kita ada 10 soalan. Sebab soalan struktur 8, kemudian esei 2, jadi 10. Jadi kita ada tajuk yang tingkatan 4, 1 hingga 8. Tapi tajuk 1 hingga 8 jadi tajuk 1 dan 2 tu combine jadi 1 soalan. Kemudian sehingga 8 maksudnya ada 7 yang tingkatan 4, tingkatan 5 ada 3 tajuk. Tajuk pertama 2 dan 3 sampai termokimia ni. Okey, jadi ada sedialah. Kemudian bersedia jugalah dengan ada kertas. Tulis dengan pen supaya jelas kamu ambil gambar sebab kena upload dalam ada Google Form. Tajuk gambar tu kalau ni bagi elok lah, jangan sengit-sengit susah cikgu nak tanda. Jadi kertas 2 cikgu minta email kat kamu nanti dalam Google Form tu supaya lepas tanda cikgu akan bagi balik jawapan melalui email. Hantar balik kepada email. Okey, semua guna Google Form. Okey boleh Okey, jadi sekarang kita tengok kehadiran lah. Okey, apa nak tanya? Nak tanya apa-apa pada hari ni? Tak ada apa. Okey, terima kasih. Selamat berehatlah 2 hari. Rehat dulu. Rehat cukup-cukup Yang ada yang sakit demam apa semua. Study juga. Relax kena juga. Santai-santai lah, jangan stres-stres. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.